Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat yang ke 248 muka surat 40 ayat 148. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Ayat berikut panjang, kita habis dulu yang ni, kita sambung insya-Allah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah ya Allah kami semua ini orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang hati mereka bersih. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat. Mereka mendoa dan mengaminkan doa-doa kami.
Juga ingatanmu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlismu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya yang mengikuti majlis ini, khususnya keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, engkau kurniakan jua kepada kami hikmah, yakni faham dalam agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah kurniakan kefahaman dalam agama, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan kumpulan hamba-hambamu yang salih. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayat kita tengok dulu dari sudut kedudukan bahasa yang Allah guna dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini, ayat 148. Wa qala lahum nabiyyuhum. Subjek di sini nabiyyuhum. Yang berkatanya lah nabiyuhum, nabi-nabi ya, nabi mereka. Hum tu mereka, jadi nabi mereka. Telah berkata dan telah berkata kepada mereka oleh nabi mereka. Kena, sebab subjek kita kena terjemah oleh, oleh nabi mereka. Apa nabi mereka kata? Inna ayata mulkihi. Wahai siapa ni? Wahai, kalau kita nak kata wahai, tak ada wahai sini. Kita nak ambil mana? Ambil atas tu. Alam tara ilal malak. Al-malak tu pembesar-pembesar mim bani Israel, mim ba'di Musa. Ni geruk ni, genuk malak ni, pemimpin-pemimpin ni. Nabi mereka berkata kepada mereka, wahai al-malak. Macam itulah. Dengan tegas Nabi mereka berkata, inna ayata mulkihi. Sebab dia desak ni, dia desak. Mana bukti dia boleh jadi Nabi ni? Dia pun datang dengan hujah yang kuat. Apa bukti hujah yang kuat? Inna ni didatang selepas melihat situasi mencabar. Datang dengan inna, makna confirm. Inna sungguh-sungguh, ayata bukti, ayah ni bukti, tanda dan bukti, mulkihi kekuasaannya. Hi itu rajak kepada Talut. Tengok ayat atas tu. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengutuskan kepada kamu Talut malika sebagai raja. Dia pun tanya, mana bukti dia raja? Dia ni orang susah. Tak nak. Jadi kata Nabi mereka, inna ayata mulkihi, sesungguhnya bukti kekuasaan Talut ni, apa dia? Ayatiyakumut tabut. Dia akan membawa kepada kamu tabut. Boleh berhenti situ? Boleh berhenti tabut. Habis dah ayat. Kita boleh sambung fihi sakinatum min rabbikum. Simple sentence lain, jumlah lain. Fihi sakinatum min rabbikum. Kita kata macam tak sedap nak berhenti situ. Tak, lengkap ayat. Lengkap ayat. Kita boleh ambil fihi. Fihi itu di dalamnya. Di dalam apa? At-tabuk tu. Di dalam tabuk itu ada apa? Sakinah min rabbikum. Sakinah apa? Ketenangan tak? Sukun, sakinah. Sakinah ni gelaran kepada kitab Taurat. Sebab kitab ni kalau kita baca dia jadi tenang hati. Duduk dalam majlis ini antara kelebihannya sakinah. Makna dia tak sebut fihi Taurat. Tak. Fihi Injil. Tak. Fihi sakinah. Dia cerita dari sudut fungsi dia. Fihi sakinatum. Apa bukti sakinah itu? Kitab mir rabbikum, datang daripada Tuhan kamu.
Okey, satunya di dalam tabut tu ada sakinah, mana ada kitab daripada Tuhan mereka. Lagi wa baqiyatun, maknanya wa baqiyatun tu kita kena ambil fihi lagi tu. Sebab tu baqiyatun kita boleh ambil wa fihi baqiyatun, tapi dia tak sebut adalah fihi, dah sebut selepas sebelum tu. Makna wa baqiyatun makna di dalamnya juga ada saki baki. Kita pun baki juga. Berduit baki, tapi masalah kita guna baki, dia baki dengan qaf, kita guna kaf, baki. Baki, apa makna baki dengan baki? Apa beza? Kalau dengan K, baki, dia makna orang yang menangis. Buka. Bakiyun, buka, baki. Kalau baki, orang yang masih kekal. Nah, orang yang masih terbaki ataupun benda-benda yang masih tertinggal ataupun yang masih ada. Gitu bezanya kaf dengan qaf je, dia lari. Seorang yang menangis sedih dengan perkara yang tertinggal ataupun orang yang tertinggal yang masih baki. Wa baqiyatun, ada beberapa peninggalan mimma taraka, dari benda-benda. Min ma, ada dua kalimah tu, min ma. Jadi dia wasal, dia panggil apa? Idgham kan? Idgham min dengan ma, jadi mimma. Dari apa sahaja yang taraka, yang telah ditinggalkan alu Musa, oleh keluarga Musa, wa alu Harun, dan keluarga Harun. Boleh berhenti situ. Mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Macam mana Talut dapat ni, sedangkan orang lain tak dapat? Special Talut ni sebab Talut latihkan Allah, dan bukti dia selain daripada dia tu bastatan minal ilmi wazadahu, ayat atas tu wazadahu bastatan minal ilmi wal jismi, dia ada bukti daripada Allah, iaitu sakinah min rabbikum, iaitu kitab, dan ada beberapa peninggalan sebagai bukti yang dimiliki oleh keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun. Siapa yang bawa kepada Talut? Tahmiluhul malaikatu. Malaikatu fa'il. Tu bagi depan tu. Yang membawa ialah al malaikatu tahmiluhu, ataupun tahmiluhu al malaika. Kita boleh tukar tu. Kalau bahasa Arab kita kata tahmiluhul malaika, kita boleh kata al malaika tahmiluhu, malaikat yang bawa. Tapi didahulukan fi'il tahmiluhu, yang menanggungnya, yang membawanya, tu apa dia? Tabut tu. Al malaikah, oleh beberapa malaikat. Sebab malaikah ni lebih daripada 3 orang. Kalau seorang dia panggil malakul maut, malakun kan, malaikat. Satu malaikat panggil malakun. Kalau 2 malakani, kalau lebih daripada 2 malaikah. Jadi yang datang, yang bawa tabut ni mungkin besar ataupun macam mana tak tahu, beberapa orang malaikat membawanya. Okey, diamlah al-malak ni sebab bukti daripada Allah. Dulu dia mempertikaikan, sekarang dia diam. Dia tak boleh nak apa ni, dah sanggah dah, sebab ini daripada Allah. Kita pun gitu juga selagi mana tak ada bukti daripada Allah, kita pertikaikanlah. Tak. Tiba-tiba kita didatangi oleh musibah macam Covid. Ni diamlah kita, tak boleh buat apa dah. Tak ada siapa yang boleh sesat. Dia benda-benda berat gini baru kita berhenti. Kalau tak mari hak berat, kita masih lagi argue ataupun buat satu dialog yang tidak ada kesudahan. Habis itu ayat berikut apa dia? Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu,
Yang demikian itu tu mana? Yang demikian itu tu Talut menjadi raja dan dia sebagai panglima tentera. Raja dulu panglima tentera. Dia sebagai raja dan dia panglima tentera, dan dia seorang yang tidak ada harta tetapi dia ada ilmu, dan dia ada kesihatan yang tubuh badan yang sihat. Dalam masa sama dia ada bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang lantikan dia sebagai raja yang dibawa oleh malaikat, iaitu tabut. Di dalam tabut tu ada sakinah, kitab, dan di dalamnya ada beberapa bukti peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Inna fi dzalika la ayah. La ayah di sini ada dua kalimah. La, benar-benar, ayah, bukti lain, lakum, untuk kamu, in kuntum mu'minin. Ini tercabarlah. Jika kamu mukmin, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar mukmin, kita boleh ambil lah depan lagi. In kuntum mu'minin, inna fi dzalika la ayatan lakum. Kita pusing ayat. Jika kamu benar mukmin, itu merupakan bukti kepada kamu. Tapi kalau kamu tak terima itu sebagai bukti, itu tanda kamu tidak mukmin. Dulu keras. Tunjukkan bukti mukmin. Ini beriman dengan ni, itulah kamu mukmin. Kalau kamu tolak, maka hilanglah sifat ataupun kedudukan kamu sebagai orang beriman. Itu. Apa tak? Dia punya keputusan ataupun ketegasan yang perlu dibuat oleh Nabi mereka pada waktu itu. Jadi sekarang ni telah terlatihlah Talut sebagai raja yang disampaikan oleh Nabi mereka, dan Nabi mereka ini mengambil daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Talut sebagai panglima tentera. Mana bukti Talut sebagai raja? Kita dah tahu. Talut ni sebagai panglima tentera. Ayat berikut, ayat muka surat berikut. Raja dalam masa sama ketua angkatan tentera, panglima. Apa nama terserahlah pada hari ini. Kita tengok ayat berikut. Baik, kita baca sama. Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni. Ni baca sebagai ketua tentera ni, bukan baca Quran baca biasa kan, bukan kita belajar macam orang dia cakap. Sebagai dia sebagai ketua angkatan tentera, dia cakap gitu lebih kurang. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudihi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah
wallahu ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Sekarang ni ayat ini bukti bahawa Talut selain daripada raja, dia juga ketua angkatan tentera. Ayat yang membuktikan demikian ialah ayat 249 ni. Falamma fasala, tak kala, maka ketika, ataupun lamma ni tak, falamma ada dua kalimah, fa maka, lamma ketika, ataupun tak kala, fasala Talut bil junud. Fasala ni berpisah. Berpisah maknanya keluarlah. Talut ni raja tadi, malaikat kan, keluar daripada kem dia, daripada tempat perhimpunan dia, bil junud, bersama. Bi itu dengan makna bersama tentera. Al junud, tentera. Jundun, junud, dengan semua tentera. Jadi dia berbaris macam kita tentera kita lah. Lepas dia berbaris tu, dia berucap sikit. Apa ucapan Talut kepada junud, kepada angkatan tentera yang di bawah pimpinannya? Dia kata, berkata Talut, innallaha mubtalikum binahar. Wahai sekalian tentera, sungguh-sungguh Allah akan uji kamu dengan sebatang sungai. Nahar, sebatang sungai. Apa kaitan dengan kami sebatang sungai itu? Kaitan dengan kamu ialah faman syariba minhu falaisa minni. Barang siapa yang minum daripada sungai itu, falaisa, dia tidak lagi bersama aku. Dia tidak tentera aku. Tentera Talut ni mesti tak boleh minum air sungai walaupun dahaga. Apa sebab? Itu hikmah. Wa man lam yat'amhu, dan sesiapa yang tidak yat'am ni tak makan kenyang. Tak makan kenyang. Maknanya boleh juga minum tu. Fa innahu minni, maka dia itu boleh bersamaku. Illa man ightarafa, kecuali sesiapa, man tu sesiapa yang ightarafa, dia buat gini dengan tangan. Ightarafa ni buat bilik. Ghurfah bilik. Ightarafa, dia bilik. Dia likung dengan tangan, dengan tapak tangan dia. Biyadihi ghurfatan, satu tapak, dua tapak tangan lah ightarafa ni. Dua tapak tangan. Biyadihi, dengan tangannya. Itu boleh. Itu diharuskan. Tapi minum sekenyang-kenyang tidak dibenarkan. Kalau dia minum, dia kena keluar daripada tentera Talut. Itu syarat Allah uji. Maka okey, semua keluar. Fasharibu, semua minum. Illa qalilam, fasharibu minhu tu min nahrin. Minumlah mereka itu daripada sungai tersebut. Illa qalilam minhum, kecuali sedikit daripada mereka. Qalil ni mungkin 1%, 2% tak ramai. Kalau qalilan, kalau nisbah nikmat dunia dengan nikmat akhirat, Allah guna qalil juga. Yang kita tahu nikmat akhirat 99, kan? Nikmat dunia 1%. Jadi Allah sebut nikmat dunia ni qalil. Dan yang minum di sini pun disebut qalil. Berapa ramai daripada jumlah tentera ialah sebahagian kecil saja yang tak minum, ataupun minum dengan hanya menggunakan tangan, segenggam tangan sahaja, ataupun dua genggam tangan, ialah dua tangan dia cantum tangan tu. Okey. Maknanya ramai yang minum sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya. Apa kesannya? Sebab apa hikmah Talut tak benarkan minum air lebih daripada satu tangan? Kesannya ialah ni, falamma jawazahu huwa, jawaza ni lepas sungai, naik di tepi sungai sana tu jawaza dia panggil. Falamma jawazahu, hu tu sungai.
tak kala melepasilah sungai itu oleh Talut, huwa tu Talut, walladzina amanu ma'hu, dan tentera-tentera yang beriman yang masih bersama mereka. Semua lagi yang keluar tentera semua tu. Tapi nak ceritanya yang keluar tentera tu beriman. Yang beriman. Sebab walladzina amanu ma'hu tu keluar belaka. Lepas naik tebing dah kenyang sangat, apa kata puak-puak yang minum banyak tu? Dia kata, qalu, mereka itu pun qalu berkata, kita nak terjemah apa? Jumpa Talut minta maaf. Sorry sir. Apa dia? La taqata lana. Tak boleh nak apa dah. La taqata. La nafi, taqata bagi atas. Makna dia bukan main-main. Memang tak awak sungguh. Tak awak sungguh nak pergi, nak keluar perang. Makna minum air banyak sangat ni. Dahaga. Berapa lama jalan tu panas, kering dalam tubuh. Minum nak penuh tu ya Allah. Lepas tu lembek lembek tak boleh. La taqata. Langsung tak ada tenaga ni wahai Talut lana al-yawma, pada hari ini. Al-yawma lah hari nak pergi perang tu. Mungkin esok tidur belaka, pergi esok boleh kot. Hari ni je tak bolehnya al-yawma. Tapi perang berlaku hari ni. Macam mana nak tangguh esok? Kalau tangguh esok, musuh mari. Jadi itulah hikmah Talut sebagai raja dan sebagai ketua angkatan tentera larang minum air lebih daripada segenggam. Kerana dia melibatkan kelemahan minum banyak ni. Dia kata gitu. Al-yawma, ada al-yawma tu makna hari ni. Makna perang ni tak boleh tangguh dah. Kena buat hari ni. Kalau tak buat hari ni, dia serang kita dulu, habis kita. Bijalut, dengan Jalut wa junudihi, dan tentera Jalut. Macam mana tuan-tuan? Bila bilangan yang secukupnya menarik diri kerana kenyang sangat. Kan? Menarik diri kerana kenyang sangat, minum air banyak. Jadi nak macam mana? Tak nak perang kah? Nak tangguh esok? Tangguh esok kena kita. Sebab hari ni perang. Jadi yang sedikit tadi berkata, qala allazina yadhunnuna, lalu bersuaralah allazina, oleh orang-orang yang yadhunnun, dhan dengan makna yakin, yuqinun. Dia dhan dengan makna yakin. Kenapa dhan? Dhan ni sangka lebih pada 50%. Dia meyakini lebih dari 50% Allah akan bantu. Jadi ulama dia terjemah yadhunnu dengan makna yuqinun, yakin. Berkatalah orang-orang yang, bersuaralah oleh orang-orang yang mereka itu yakin. Apa yang mereka yakin? Annahum mulaqullah, sesungguhnya mereka antara dua. Kalau tak pergi perang, mati juga. Mulaqullah, jumpa Allah makna mati. Kalau pergi perang pun mati juga. Kita kena perang juga macam mana pun. Serah pada Allah. Kita nak jumpa Allah dalam keadaan Allah terima. Kita kena perang juga. Kenapa alasan mereka nak perang juga? Alasan mereka tidak semestinya bilangan kita yang kecil ni kalah. Dia kata apa? Kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak telah berlaku daripada fi'ah, kumpulan yang sedikit, ghalabat, memenangi fi'atan katsirah, kumpulan yang banyak, biiznillah, dengan izin Allah. Tapi kena buat apa? Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah itu akan bersama dengan orang sabar. Pertama, dalam perang ni kita tak boleh merasakan kita yang kuat, tapi Allah yang kuat. Cerita ni muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ditunjukkan kepada Nabi. Tengok dalam ayat muka surat biku, ayat yang ke 246 tu kan, alam tara, wahai Muhammad, tidakkah engkau kaji? Perkara ni berlaku pada masa sebelum Nabi, dan perkara ini
Allah beri kemenangan kepada Talut, walaupun tentera Talut yang asalnya banyak jadi sedikit, Allah beri menang. Maka Nabi dalam perang Badar berlaku perkara yang sama. Dalam perang Uhud sebenarnya kemenangan pada mereka awal, tetapi kerana hikmah-hikmah lain Allah beri sedikit cabaran, maka tidak dikatakan gagal, tetapi itu adalah peringatan Allah. Sebab ulama mengatakan kalau gagal maknanya negara Islam hancur. Negara Islam tak hancur, cuma tentera di situ je yang kalahnya. Yang Madinah masih lagi diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu kegagalan, tetapi satu peringatan kepada orang yang tidak berdisiplin dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peran lepas pada tu peran Ahzab, peran Khandaq kan. Bilangan tentera Islam sikit dan tentera musuh, tentera bersekutu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita yang kita baca malam ini memberi semangat kepada Nabi untuk tegak agama Islam. Dan kita juga hari ini walaupun kita nampak lemah, kita kena semangat bahawa kita akan dibantu oleh Allah kalau benar-benar kita ini ikhlas untuk tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita supaya kita memberi perhatian. Kenapa saya kata Allah memperlihatkan? Kita tengok ayat ayat awal tu, ayat 1, 2, 4, 6 tu, alam tara. Tidakkah kamu tengok? Makna Allah memperlihatkan dalam surah ini, dalam ayat ini sebagai bukti walaupun bilangan sedikit, tapi Allah bantu dengan syarat mereka yadhunnuna annahum mulaqullah. Ini poin penting tu. Yadhunnu, mereka yakin mereka akan bertemu dengan Allah. Allah akan bantu insya-Allah. Apa kesudahan cerita Talut dan Jalut ini? Ayat berikut. Ada lagi dah. Kita baca satu ayat lagi, dua ayat. Walamma barazu li Jalut wa junudih qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Baik, kita tengok strategi doa dalam peperangan. Strategi doa dalam peperangan. Kita sabar pun sabar, tapi bukan sabar saja. Kita tengok. Falamma barazu li Jalut. Barazu tu mereka keluar berperanglah. Berperang untuk melawan Jalut, ni tentera kafir, wa junudihi, juga bersama tentera-tentera Jalut. Sebelum mereka keluar, Talut dan tentera yang masih terbaki, mereka berdoa sama-sama dengan doa yang kuat yang didengar oleh semua orang. Apa bukti mereka doa dengan kuat dan didengar oleh semua tentera? Apa bukti? Buktinya perkataan qalu rabbana. Qalu dengan makna da'au. Tapi dia tak kata da'au. Sedangkan qalu dengan makna da'au. Kenapa Allah tak guna da'au? Makna mereka telah berdoa. Allah menggunakan qalu untuk membuktikan bila kita doa dalam kumpulan kena dengar belaka. Sebab tu kita doa ramai-ramai ni kuat, bukan bid'ah. Orang kata doa kuat tu bid'ah. Tengoklah kalau masbuk ada lagi, kita slow sikit. Kan, jangan kuat imam imam tak boleh. Imam kena paling tengok ke belakang. Sebab kalau ada masih lagi yang solat ta'abi, dia tak boleh nak kuat, tapi biarlah dengar kepala-kepala pun okey. Jangan diam tu. Sebenarnya kita nak amin apa? Tak dengar.
Jadi ayat Quran dalam makna doa dia guna qalu. Qalu ni makna qauli. Rukun qauli. Rukun qauli ialah rukun yang tidak sah kita baca tanpa kita dengar. Gitu. Jadi qalu di sini dengan makna mereka berdoa. Apa doa mereka? Satu, Rabbana afrigh alaina sabra. Dalam peperangan, biar afrigh, Allah lengkapkan kepada kami sabar yang sungguh-sungguh, sabar yang penuh dalam dada, tak berpaling tadah, tak berubah, sabar terus melawan. Satu. Yang kedua, wathabbit aqdamana, jangan berubah tempat yang ditentukan oleh ketua kami, kekal dalam peperangan. Dan yang ketiga, minta tolong Allah. Minta tolong Allah. Pertama mula dengan kita sabar, yang kedua teguh dalam perjuangan, yang ketiga baru minta bantuan Allah. Kadang-kadang kita tu, ya Allah bantulah aku, keluar ada lagi. Kan? Kena sabar berjuang. Lepas tu kena teguh yakin kepada Allah. Dalam masa sama bantuan Allah akan dipohon, dan insya-Allah dengan demikian wansurna alal qaumil kafirin. Dengan cara doa begitu, apa hasilnya? Kita baca teguhlah. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha' walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakin Allah dhu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Fahazamuhum, maka hazamuhum, mereka mengalahkan mereka. Mereka tu tentera Talut, hum tu Jalut. Biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah, dengan mana? Dengan bantuan Allah. Dan siapa yang terbunuh? Siapa yang membunuh Jalut, ketua tentera kafir? Wa qatala Dawudu, Daud, Nabi Daud ni, zaman Nabi Daud. Daud masa itu tidak jadi nabi lagi, tidak jadi raja lagi. Maka Daud telah membunuh Jalut. Disebabkan Daud berjasa besar membunuh Jalut, wa atahullahul mulk wal hikmah, Allah telah kurniakan kepada Daud kerajaan, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah ni ilmu yang sempurna memimpin sebuah negara. Amin. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah telah mengajar Daud, Nabi Daud, dari apa yang Allah kehendaki, termasuklah boleh melembutkan besi. Ni habislah cerita. Inilah kesudahan yang berlaku dalam peperangan tentera Talut dan Jalut. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din, kalaulah tidak daf'u Allah melindung an-nas, orang ramai, ba'dhum, sebahagian mereka, bi ba'din, dengan sebahagian yang lain. Kalau Allah tak mempertahankan orang ramai dengan menggunakan sebahagian dengan sebahagian yang lain, apa berlaku bumi ini? La fasadatil ard, sudah pasti bumi ini akan hancur. Kalau Allah tak bantu tentera Talut, sudah pasti bumi akan binasa, orang ramai tidak boleh hidup bahagia. Kita harap kita di negara kita mendapat nikmat ini.
Nikmat walaupun bilangan Islam tak ramai, kalau umat Islam bersatu dan beramal dengan Islam, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala daf'ullahi nas. Allah menghalang manusia daripada menghapuskan bumi kita ini. Walakin Allah dzu fadlin 'alal alamin. Tetapi Allah dengan ketaatan tentera Talut yang sedikit itu, Allah mengurniakan kurnia yang menyebabkan mereka mempunyai kekuatan berbanding dengan penduduk-penduduk lain pada waktu itu. Habis itu. Jadi kesimpulan yang kita nampak di sini, kita perlu bantuan Allah walaupun kita sedikit. Kalau kita berpecah, kita tidak akan bersatu. Ke mana pun kena bersatu untuk mendapat bantuan Allah. InsyaAllah ayat terakhir muka surat ni kita sambung dalam pertemuan yang akan datang, insyaAllah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.